Hari ini dalam parlimen ada satu insiden berlaku. Insiden yang mana laporan polis yang dibuat oleh DAP, parti DAP, ke atas TikToker sayap kiri dan juga Nomad. Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Ini dua kawan lah, sayap kiri saya kenal, yang Nomad ni dia baru muncul yang rambut perang tu. Laporan polis ini sebab dia koyak. Laporan polis ni sebab dia koyak. Koyak kenapa? Sebab hari ni korang boleh tengok sayap kiri dengan Nomad ini ni kambing hitam je. Sebenarnya kambing hitam je. Sebenarnya rakyat komen kau punya. Kalau kau tengok dekat muka buku, dekat TikTok, rakyat bukan saya terus, bukan wala anon, bukan wala on, bukan wala bot. Rakyat komen kau punya. Jadi oleh kerana mereka koyak, tak boleh nak counter, maka jadi kambing hitam lah. Sayap kiri, Nomad, dan mungkin lepas ni ada lagi lah orang lain yang dijadikan kambing hitam, buat laporan polis supaya menakut-nakutkan kita. Tujuan dia adalah menakut-nakutkan kita. Nampak tak? Itulah agenda dia. Itulah matlamat dia. Menakut-nakutkan rakyat. Menakut-nakutkan TikToker lain, rakan-rakan lain daripada bercakap soal DAP. Ini DAP daripada dulu lagi. Saya dah lama kan bidang ni kan. Berapa kali kita tangkap laporan polis DAP ni. Ya. Untuk makluman semua juga, mungkin ada yang tak tahu 20 ya. Dalam bulan ni kot nanti saya tanya dengan lawyer Logan. Saya ada kes saman, Ling Guat Eng saman saya. Ramai orang tak tahu. Ling Guat Eng. Macam Venice tu, saman saya. Dia saman saya lah. Jadi tak apalah, kita lawan je. Kan? Tapi ni nak menakut-nakutkan rakyat. Nak menakut-nakutkan rakan-rakan TikToker ni yang bercakap ni soal kebenaran. Ini strategi DAP daripada dulu lagi. Daripada sezaman blogger lagi. Baik hari ni dah lama senyap kan. Dah lama DAP tak ada buat report apa semua. Sekarang DAP buat report. Sebab apa? Nak pilihan raya. Kenapa? Okay. Saya bagi dengar. Dia ni liberal. Dia ni bukan macam kita. Dia dah tua. Ahli Parlimen Bukit Bendera. Saya boleh cerita benda ni sebab setibat dah lama kan. Itu memang strategi DAP meletakkan ahli Parlimen Bukit Bendera ni Melayu. Itu kursi yang dia bagilah. Sebab tu sebelum ni Zahiril Kejohari, dia letak dekat situ Melayu. Supaya apa, ni lah alat dia, tool dia. Saya nak bagi korang dengar. Laporan polis yang telah dibuat kemarin di Pulau Pinang. Kaki tangan saya telah melakukan laporan polis. Iaitu nombor 1 adalah sayap kiri. Ini adalah satu screenshot video yang dia menyebarkan fitnah. Kedua adalah ke atas Nomad. Dan inilah profil dia di TikTok. Dan juga ini adalah screenshot video dia cakap benda-benda yang tak perlulah saya nak ulangi. Dan juga yang seterusnya adalah Cikgu Iris Dilia. Dan inilah screenshot profil TikToknya dan juga screenshot video. Imbangkan ya, serangan ini sengaja mengeksploitasi sentimen agama dan juga jantina. Saya telah menggesa pihak berkuasa, MCMC dan juga PDRM untuk menyiasat pencipta-pencipta video-video ni dan juga menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Jadi tujuan kita bukan untuk membungkam perbezaan pandangan tetapi untuk menghantar mesej yang jelas bahawa fitnah, ugutan dan juga hasutan kebencian tidak akan dibenarkan sama sekali. Ada dua laporan agenda DAP. Okey. Korang tengok video tadi. Kat mana dia buat sidang media tu? Sidang media dibuat di Parlimen. Nampak tak? Adakah dia membangkitkan isu rakyat sidang media tu? Tidak. Dia gunakan kedudukan dia sebagai ahli Parlimen, bercakap di pentas Parlimen ni. Sidang media Parlimen, berlatar belakangkan Parlimen, supaya mempengaruhi orang ramai, rakyat, khususnya orang Melayu, bahawa DAP telah difitnah. This is strategi. Saya tahulah. Ini strategi. Supaya menipu orang kampung ni, orang yang tak tahu ni, benda ni dalam Parlimen. Seolah-olah macam perkara tu dibahaskan dalam Parlimen. Tak ada. Dan itu adalah isu politik. Isu parti DAP. Bukan isu rakyat pun. Nampak tak? Ini strategi DAP. Lepas ni DAP nak buat report, silakan. But, ini DAP sekarang ni dalam ketakutan. Okey. Kenapa? Jangan percaya, fikir. Kau orang tengok gelombang Melayu kan?
Betul tak? Korang tengok gelombang Melayu, orang Melayu bersatu, orang Melayu unite. Betul tak? Gelombang tu. Jadi DAP ni, dia takut. Dia takut dengan gelombang Melayu ni. Dia takut dia pun akan kehilangan beberapa kursi parlimen. Jadi apa yang saya dapat, info yang saya dapat, maklumat yang saya dapat. Terpulang nak percaya tak percaya, terpulanglah. PRU ke-16 ni, DAP akan meletakkan lebih ramai calon berbangsa Melayu. Dia letakkan lebih ramai calon berbangsa Melayu supaya dia dapat undi daripada orang-orang Melayu. Jadi bila rakan-rakan TikToker ini, Sayap Kiri, Nomad dan yang lain bercakap soal DAP ni, jadi ketakutan kepada mereka. Mereka takut tak dapat undi orang Melayu. Guys, formula nak menang pilihan raya ni, nak mendapatkan kuasa politik, satu je formula dia, iaitu penyatuan orang Melayu. Ini yang Tun Mahdi cakap ni, payung besar Melayu. Bukan pasal parti, tetapi payung besar Melayu. Kalau pergi pada parti, tak ke mana. Bermakna sekarang ini, kita semua Melayu kena unite. Bila pergi pilihan raya, satu je. Satu saja yang kita bangkah. Itulah kemenangan kita. Itulah kunci dia. Kalau kita nak menyelamatkan tanah Melayu ni. Jadi, dengan apa yang DAP buat hari ni, menampakkanlah ketakutan kepada mereka. Jadi, saya nak bagi saranan kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat seperjuangan TikToker, mana-manalah yang buat BTT dan sebagainya, buka buku, jangan takut dalam perjuangan ini. Kita bukan fitnah DAP, tetapi kita menafikan agenda yang dia bawa. Kalau nak cakap kita ni fitnah, DAP tu terang-terang melanggar perlembagaan. Melanggar perlembagaan persekutuan. Terang-terang, jelas dan nyata. Jadi kita jangan takut dalam nak bercakap. Dia boleh buat report polis, polis boleh jalankan siasatan. Tetapi jangan berhenti dalam perjuangan. Kepada Sayap Kiri, Nomad, kalau kata polis tangkap sekalipun, tak apalah. Ini perjuangan, fisabilillah ni. Untuk apa? Untuk tanah Melayu. Bukan untuk kita pun. Bukan buat BTT, bukan dapat duit, bukan dibayar pun. Saya tahulah. Sebab tak ada nak bayar pun. Tetapi ini perjuangan kita. Jangan takut. Jangan berundur walau selangkah. Sebab mereka dalam ketakutan. Bila mereka dalam ketakutan, kita mesti terus bagi tekanan kepada mereka. Jadi, kepada rakyat Malaysia juga, kepada orang Melayu khususnya, bersuara guys. Koranglah menyebabkan dia koyak. Teruskan bagi komen, teruskan bersuara. Jangan takut. Ada VTT, kongsikan, viralkan, potong, edit. Biar lambatkan dengan bahan kita ni, bukan bahan mereka. Sebab kita ni majoriti, bangsa teras. DAP musuh kita, bukan sahabat kita. Dapat? Clear? Mantap. Teruskan perjuangan. Jangan takut. Biar dia nak perbodohkan di dalam ketakutan. 2 kali Jumaat, besok dah tinggal 1 kali Jumaat. Masa dah tak banyak. Wah. Itu pasal lah dia takut, sayang. Come on lah. Kalau nak cerita pasal balon DAP ni, bukan hari ni, baru. Baru hari ni ke? Baru minggu lepas ke? Baru bulan lepas ke? Saya tanya dengan korang. Bagi tahu dekat saya. Baru bulan lepas ke balon DAP ni? Dah lama balon DAP. Tapi kenapa sekarang baru dia orang buat report polis? Kenapa buat PC macam tu? Why? Fikirlah. Fikirlah. Kenapa sekarang? Why? Dia terkait dengan kenyataan Anthony Locke tempoh hari. Apa Anthony Locke bagi tahu? Jadi menteri sepenggal pun tak apa. Anthony Locke, Setiausaha Agung DAP bagi tahu. Jadi menteri sepenggal pun tak apa. Apa maksud dia tu? Apa tanda dia? Kalau sepenggal 5 tahun. 5 tahun 2027. Ini baru penghujung 2025. Kenapa Anthony Locke bagi tahu sepenggal pun tak apa? Guys, parlimen akan dibubarkan. Kita akan pergi pilihan raya. Sebab itulah kenapa DAP hari ni, dia dalam ketakutan. Dia buat report supaya dia nak orang Melayu ni nampak DAP ni bukan comunis lah. Nak menakut-nakutkan TikToker, rakyat apa semua. Masa dah tak banyak. Jangan percaya apa saya cakap. Saya minta fikirlah. Fikir. Masa tak banyak. 3 kali Jumaat, 2 kali Jumaat. Besok dah tinggal 1 kali Jumaat dah. Parlimen akan dibubarkan. Parlimen akan habis 4 hari bulan ni sayang. 4 hari bulan ni, 4 bulan 12, hari terakhir sidang parlimen. Bila bubar saya tak tahulah.
Tetapi itu adalah hari terakhir sidang parlimen yang bersidang sekarang ni. Ahli parlimen dah dapat pencen, cukup 3 tahun ahli parlimen dah dapat pencen. Pilihan raya 19 hari bulan November. So ahli parlimen, semua ahli parlimen, 222 ahli parlimen, semua dah cukup untuk tempoh pencen. Melainkan menteri, timbalan menteri yang mana awal bulan 12 nanti baru genap 3 tahun. Kecuali 3 orang tu. Rafizi, Nik Nazmi dengan Yvonne yang Sabah tempoh hari. 3-3 ni tak dapat pencen. Sebab mereka meletakkan jawatan sebelum cukup 3 tahun. Kat situ pun kita boleh fikir. Kalau kita nak berfikir. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.